Saya harap suara saya jelas InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab kita. Sambung pengajian kitab kita berkenaan dengan akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita mulakan daripada yang pertama insya-Allah sampai yang terakhir insya-Allah. Okey, hari ini kita ambil masa untuk kita memperbetulkan akhlak kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat tidak dalam kehidupan kita pasti kita akan bergaul, akan bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dekat, ada hamba Allah taala yang jauh, yang dekat ahli keluarga kita, isteri kita, qarabah kita, dan begitu juga mereka yang jauh yang terkadang kita jumpa dengan mereka di tempat kerja. Ada yang kita jumpa dengan mereka ketika melakukan aktiviti harian kita. Jadi bagaimana akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan memperbahaskan, berkongsi di dalam kitab Khuluquna insya-Allah. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata al-musannif di dalam kitab Khuluquna, yang pertama akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai semua hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kita menyukai sesuatu yang perlu ada di dalam diri kita, kehidupan kita, begitu juga perlu kita merasakan dan kita menyukai sesuatu yang ada pada kehidupan orang lain juga, pada kehidupan orang-orang Muslim yang lain juga. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, ianya berkaitan dengan iman, ianya berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna, katanya Nabi SAW, keimanan seorang itu sehingga ia mencintai kepada saudaranya, kepada orang-orang Islam yang lain, sama ada Islam ataupun orang yang bukan Islam, sebagaimana ia mengasihi, mencintai sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Kalau kita suka kepada diri kita dengan segala kebaikan, begitu juga kita kena menyukai kebaikan itu ada pada orang lain. Kalau kita mencintai sesuatu yang baik, sifat-sifat yang terpuji itu ada pada diri kita, begitu juga perlu ada perasaan di dalam jiwa kita untuk menyukai kepada orang lain juga dengan kebaikan tersebut. Kalaulah di dalam jiwa kita menyukai kebaikan hanya pada diri kita, tetapi tidak suka kebaikan itu kepada orang lain, bahkan merasakan diri mereka tidak layak untuk mendapat kebaikan tersebut, maka perlu kita muhasabah diri kita, cek hati kita, kerana orang yang betul hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti ia betul juga penterjemahan cintanya dengan Allah Ta'ala untuk mengasihi orang lain juga. Sifat orang yang beriman itu, mereka mempunyai perasaan kasih, cinta yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Berkaitan dengan iman juga, sifat orang yang beriman. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, bahawasanya orang yang beriman itu, mereka itu bersangatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang itu mencintai Allah akan tetapi ia tidak bermuamalah yang baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi menterjemahkan kasih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga itu akan menjadikan seorang itu mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
akan satu sifat yang mana ianya itu akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kamu, yakni umat Nabi Muhammad, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka praktikkanlah ia dengan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah terjemahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang itu mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasilnya kata Allah Subhanahu wa taala mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi akhlak kita bersama dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita mengasihi segala kebaikan yang kita nak ada pada diri kita, begitu juga kita inginkan kebaikan kepada orang lain. Bagaimana kita nak diri kita mempunyai sifat yang baik, begitu juga perlu ada perasaan untuk orang lain bersikap ataupun memiliki sifat kebaikan tersebut, ya. Itu akhlak ataupun hubungan adab kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, mengasihani mereka dan merahmati mereka. Mengasihani, kasih sayang ini adalah satu sifat di dalam hati yang apabila ianya subur di dalam hati akan diterjemahkan daripada perbuatan. Seorang yang mengasihi kepada diri seorang itu pasti akan menunjukkan ataupun memberikan sesuatu yang dikasihi kepada orang yang dia sayang. Ya, kita sayang kepada seorang, maka kita menterjemahkan perasaan kasih sayang kita dengan melakukan sesuatu kepada orang yang kita kasih itu gembira. Okay? Melakukan sesuatu yang menyebabkan orang yang kita kasih itu gembira. Begitu juga cinta kita dengan Allah. Kalau benar cinta kita kepada Allah, pasti kita akan melakukan sesuatu perkara yang menunjukkan, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala gembira dengan kita. Allah Taala sayang kepada kita. Jadi orang yang kasih kepada Allah, pasti ia kasih kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Orang yang mempunyai sifat kasih sayang itu, mereka akan senantiasa mengasihi orang ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengasihi di antara satu sama lain penduduk ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hatta kepada binatang sekalipun, ya, kita perlu menunjukkan perasaan kasih kita kepada mereka. Jadi apabila seorang itu menunjukkan perasaan kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, nescaya mereka itu mendapat kasih sayang daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit. Siapa? Para malaikat. Apabila para malaikat kasih kepada diri seseorang itu, maka mereka itu akan mendapat doa daripada para malaikat, mendapat doa keampunan daripada para malaikat. Jadi adab kita dan akhlak kita kepada hamba Allah Subhanahu wa taala perlu mempunyai perasaan kasih kepada mereka, ya, perasaan kasih kepada mereka. Nescaya kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mempunyai sifat kasih sayang, ya. Itu sifat yang kedua, akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati yang tua. Orang yang tua itu perlu dihormati. Dihormati sehingga tidak menyakiti hati mereka, lebih-lebih lagi kepada ketua orang tua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir saghirana wa man lam laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarhamu saghirana. Bukan daripada kalangan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mereka yang tidak menghormati kepada orang tua. Tanda kita menghormati kepada orang tua, sentiasa kita mendahulukan mereka, tidak mengangkat suara kepada mereka, sentiasa menunjukkan ihsan kepada mereka. Ihsan itu adalah sesuatu amalan yang kita lakukan tanpa disuruh. Dia tak suruh kita buat, menunjukkan perhormatan kita kepada mereka. Bayangkan Sayyidina Ali karramahullahu wajhah, Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kepada kita qimah ataupun nilai penghormatan seseorang itu kepada orang tua. Seperti mana Sayyidina Ali karramahullahu wajhah pada satu hari berjalan untuk menunaikan solat subuh. Lalu di dalam perjalanan tersebut ada seorang orang tua Yahudi yang berjalan di depannya. Maka Sayyidina Ali tak ingin memotong orang tua tersebut kerana menghormati, tidak ingin mendahului daripada orang tersebut. Maka dia tunggu jalan di belakang orang tua tersebut, jalan di belakang. Sedangkan ia benar-benar ataupun mengejar solat untuk mendapat solat bersama dengan Nabi SAW. Tetapi kerana menghormati orang tua, lalu beliau berjalan perlahan-perlahan sehingga sampai di depan pintu masjid. Orang tua itu yang diingatkan untuk solat bersama dengan Nabi, tapi tidak, dia terus berjalan terus. Dia tak masuk masjid, dia jalan terus. Dia terus je berjalan. Menunjukkan bahawasanya dia bukan orang Islam, orang Yahudi. Tetapi Sayyidina Ali tetap menghormati orang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Jibril ketika mana Nabi SAW pada waktu itu sedang salat subuh. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Jibril untuk menghamparkan sayapnya Jibril di belakang badan Nabi SAW ketika Nabi rukuk, agar Nabi tidak segera bangun. Dan waktu ketika itu panjangnya rukuk Nabi SAW. Lalu apabila sampainya Sayyidina Ali masuk di dalam solat dan dapat rukuk bersama dengan Nabi SAW, ketika dia bangun, dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka Nabi SAW diajarkan oleh Jibril untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ketika itu Allah Subhanahu wa taala menahan matahari untuk cepat naik habis waktu subuh. Kerana menunggu siapa? Menunggu Sayyidina Ali yang menghormati orang tua yang lalu di hadapannya. Begitulah qimah, penghargaan, nilai seorang itu di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila ia menghormati orang tua. Lebih-lebih lagi kedua orang tua kita, kedua ibu bapa kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan ihsan kepada mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita perlu kita melakukan ihsan. Apa maksud ihsan? Disebutkan di dalam kitab Falyad'u ilal Islam karangan As-Sayyid Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan bahawasanya makna ihsan itu adalah melakukan sesuatu yang tidak disuruh ataupun tidak diperintah, tapi ia melakukan perkara tersebut, maka itu dinamakan ihsan. Lebih-lebih lagi kepada kedua orang tua kita, kita melakukan ihsan. Nabi SAW mengatakan, bukan daripada kalangan kami bagi mereka yang tidak menghormati kepada orang tua. Jadi itu adalah akhlak yang ketiga kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, belas kasihan terhadap yang muda. Laisa minna man la yarham saghirana. Kata Nabi SAW, bukan daripada kalangan kami mereka yang tidak mengasihi golongan yang kecil daripada kami. Pada satu ketika Nabi SAW mencium anak kecil di hadapan seorang sahabat yang bernama Aqra. Lalu beliau mengatakan kepada Nabi SAW, beliau mempunyai banyak anak tetapi la yuqabbilu subyanuna. Kami tidak pernah mencium anak kecil kami. Ini cium itu adalah menunjukkan perasaan kasih kita kepada golongan yang kecil. Maka Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihani maka ia tidak akan dikasihani.
Nabi SAW pada satu ketika beliau sedang solat. Beliau sedang melakukan solat. Dan pada waktu ketika itu, fayasma'u buka as-sabi, beliau mendengar akan tangisan anak kecil di dalam solat tersebut. Maka Nabi SAW segera melakukan solat tersebut. Bayangkan di dalam solat, Nabi sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam solat. Apabila mendengar akan tangisan anak kecil di belakang, maka fayasra'u fi salatihi, Nabi SAW bersegera di dalam solatnya. Bersegera dalam solatnya. Kemudian apabila selesai solat, para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah engkau tergesa-gesa di dalam solat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika solat aku dengar anak kecil menangis, maka aku risau akan hati ibunya itu, yang mana risau kepada anaknya yang menangis. Sampai begitu sekali menunjukkan perasaan kasihnya kita perlu ada kepada anak-anak kecil. Sedangkan Nabi SAW terkadang bermain bersama dengan cucunya. Nabi SAW bersama dengan Hasan dan Husain. Terkadang cucunya naik di belakang Nabi, menjadikan Nabi sebagai tunggangannya, bersama bermain dengan Nabi SAW. Itu sifat ataupun akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil perlu kita mengasihani, sayang kepada anak-anak kecil. Yang kelima, kita menerima keihsanan ke atas kita dan membalasnya. Orang buat baik kepada kita, maka kita buat baik kepada orang. Orang menunjukkan sifat yang baik kepada diri kita, kita perlu juga menunjukkan sifat yang baik. Ini menunjukkan penghargaan segala kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, dengan kita membalasi kebaikan itu dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Contohnya macam kita hidup berjiran. Jiran kita datang ke rumah kita, ataupun memberikan kepada kita hidangan, makanan. Maka kita membalasi keihsanan yang dia beri tanpa diminta, dan kita juga memberi kepadanya tanpa diminta. Begitu juga orang yang pernah membantu kita, maka kita membalas bantuan tersebut, bukan ia meminta, tetapi menunjukkan tanda terima kasih dan penghargaan kita kepada orang tersebut. Nabi SAW mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka mereka itu tidak akan ada perasaan untuk berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang buat baik dengan kita, kita balas dengan baik. Itu yang kelima, akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, melupakan dan memaafkan kesalahan terhadap kita. Orang buat kesalahan kepada kita, maka kita maafkan orang tersebut. Idfa' billati hiya ahsan, membalasi sesuatu itu dengan baik. Orang buat apa saja kat kita, kita balasi sesuatu itu dengan balasan yang baik. Cepat memaafkan adalah di antara sifatnya Rasulullah SAW. Nabi SAW sangat cepat memaafkan. Terkadang Nabi SAW ada berselisih faham bersama dengan Sayyidatina Aisyah, sehingga datangnya Sayyidina Abu Bakar untuk mengadili di antara keduanya. Lalu Sayyidina Aisyah mengatakan ketika datangnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, kerana beliau mengatakan Rasulullah mula dulu cerita dekat Abu Bakar. Lalu Sayyidatina Aisyah mengatakan, kalau kamu ingin bercakap, cakap benda yang benar. Rasulullah SAW memang insan yang benar, jujur dalam pertuturannya, sehingga apabila Sayyidina Abu Bakar mendengar Sayyidatina Aisyah mengatakan sedemikian, maka Sayyidina Abu Bakar marah, ingin memukul kepada Sayyidatina Aisyah. Lalu pada waktu ketika itu juga Sayyidatina Aisyah lari di belakang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah apabila marah, Rasulullah mempunyai sifat yang memaafkan orang, yang sangat cepat memaafkan kepada orang lain. Jadi kita juga sebagai umat Nabi SAW, jika orang buat salah kepada kita, kita cepat maafkan orang lain. Terkadang hati kita sakit, terkadang kita sedih, tapi kita memaafkan orang lain dengan tujuan kita ingin keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan keampunan Allah itu lebih besar. Kita maafkan orang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada kita. Seorang pak cik kepada Uyainah,
ketika mana zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Beliau datang berjumpa dengan Sayyidina Umar, ingin meminta akan bantuan daripada Baitumal, sehingga beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Ibn Khattab, wahai anak Khattab, adillah dalam memberi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar apabila mendengar orang itu mengangkat suara kepada Sayyidina Umar dan merasakan seolah Sayyidina Umar ini orang yang tidak amanah dalam menunaikan tanggungjawabnya sebagai khalifah, lalu beliau merasa faghadiba Sayyidina Umar, faghadiba Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar mempunyai perasaan marah. Lalu Uyainah, salah seorang daripada qurra, orang yang menghafal Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran kepada Sayyidina Umar, wa'arid 'anil jahilin, maafkan orang dan berpaling daripada orang yang jahil. Maka Sayyidina Umar terus memaafkan orang tersebut. Ini sifat Rasulullah, sifat sahabat-sahabat Nabi SAW. Apabila kita disakiti, maka kita melupakan kesalahan tersebut dan kita memaafkan kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiqun, orang yang diberikan syurga yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Syurga itu yang sangat luas. Untuk siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang menginfakkan harta mereka pada waktu pagi, pada ketika senang dan susah. Wal kadhimin al ghaidh, mereka itu menahan marah apabila nak marah, mereka menahan marah, dan apabila mereka menahan marah, wal afina 'anil nas, mereka memaafkan orang tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan kemudian mereka melakukan kebaikan. Bila nak marah, dia tahan marah, kemudian dia melakukan lagi kebaikan kepada orang yang ia marahi. Ini di antara akhlak ataupun sifat-sifat ahli syurga yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada mereka yang senantiasa memaafkan dan melupakan kesalahan orang tersebut dan melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti hatinya. Yang ketujuh, akhlak ataupun adab muamalah kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah tidak marah kerana kepentingan diri kita. Bahkan menjadikan kemarahan dan keredaan kita itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak marah untuk kepentingan diri kita, tetapi marahnya kita itu kerana tuntutan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari seorang sahabat yang hampir kepada Nabi SAW, yang mana ada salah seorang daripada ahli keluarganya yang mencuri. Lalu dihantarkan seorang sahabat Nabi yang rapat kepada Nabi, daripada satu kabilah Makhzumiyah. Dia suruh hantar sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi ini, dia suruh minta minta bantuan. Cakaplah dengan Nabi supaya tak menghukum orang yang mencuri tersebut, orang yang mencuri daripada kabilah Makhzumiyah. Maka Nabi SAW bertegas di situ. Kata Nabi SAW, "Lau kanat Fatimatu saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Sayyidatina Fatimah itu anak kepada Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang apabila datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah menghamparkan tempat untuk Sayyidatina Fatimah duduk, menunjukkan sangat kasihnya Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah Sayyidatina Fatimah itu mencuri, nescaya aku akan memotong tangannya juga. Menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW memarahi sesuatu walaupun kepada orang yang dikasihi, kalau itu adalah tuntutan hak Allah Subhanahu wa taala, perlu kita marah dan perlu kita meletakkan hukum pada tempatnya. Qulil haq walau kana murran,
katakan sesuatu yang benar walaupun pahit didengar, walaupun tahu ianya akan marah, tapi kita tetap mengatakan kebenaran kerana itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muamalah kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tak marah melainkan sesuatu kepentingan hak ataupun untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak kita bersama dengan hamba Allah. Yang ketujuh. Yang ke-8, tidak kita meletakkan harapan kita kepada makhluk, tetapi meletakkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meletakkan harapan kita kepada makhluk, dia akan berakhir dengan kesedihan. Kita meletakkan harapan kita dengan makhluk, makhluk pun berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan harapan kita kepada makhluk, ianya akan berakhiri dengan kedukaan. Letakkanlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita perlukan, ya, kita mencari asbab dan selebihnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita inginkan. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-9, akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yang ke-8, maaf. Yang ke-9, tidak kita tercegah oleh kesalahan dan pelampauan batas mereka terhadap kita daripada menasihati mereka dengan ikhlas dan melakukan kebaikan terhadap mereka. Yakni, kalau kita menyampaikan kebaikan kepada seorang, menasihati kepada seorang itu sehingga ia marah kepada kita, jangan kita terhenti untuk senantiasa menasihati kepada orang tersebut. Jangan dengan sebab marahnya dia kepada kita menjadikan kita orang yang terhalang untuk menyampaikan kebaikan. Orang dia kata tak payah dah cerita agama ke, tak payah dah nak nasihat aku tahu apa. Tapi kita apabila melihat ia melakukan kesilapan, maka kita tetap juga menasihatinya dan tidak menjadi sebab untuk tertegahnya kita menyampaikan kebaikan kepada mereka yang mencaci ataupun memarahi kita. Ini akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya agak laju sikit kerana kita nak habiskan kitab ini lagi 2 hari lagi, tak berapa banyak, sebab kita dah habis tempoh PKP. Saya pun mungkin ada program-program ataupun kerja-kerja yang lain, jadi saya takut saya tak dapat fokus pada live yang akan datang. Jadi saya usaha untuk habiskan kitab Khuluquna ini, mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya insya-Allah, Itu yang ke-9, jangan tertegah untuk menyampaikan kebaikan. Walaupun orang tu marah kita, tak payah nasihat aku dah, tak payah pedulikan aku dah. Tapi apabila kita nampak dia buat kesalahan, kita tetap menasihatinya, tetap mencegahnya juga untuk dirinya itu jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Umar, pengarang kitab ini, juga telah menuliskan satu kitab, disebut nama kitab itu Taujihun Nabi Limardatil Bari. Dalam kitab itu disebutkan bahawasanya orang yang beriman itu perlu mengasihani kepada ahlul maksiat ataupun orang jahil lebih lagi daripada mengasihi orang mukmin yang bertakwa. Kerana apa? Kerana orang yang mukmin yang bertakwa itu sudah tentu mereka meletakkan diri mereka di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan mereka yang meletakkan diri mereka di dalam kemukaan Allah Subhanahu wa taala, merekalah perlu yang kita kasihkan lagi. Mereka yang perlu kita kasihani. Kerana apa? Kerana mereka itu sudah terhampar di dalam kemurkaan Allah. Jadi sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi seorang yang merahmati kepada golongan yang meletakkan dirinya di dalam kemurkaan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak kita kembali untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala perlu mensifati diri kita sebagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengasihani kepada orang yang tidak tahu itu lebih lagi daripada mengasihani kepada orang yang tahu. Orang yang tahu itu sudah pasti dia letak diri di dalam kebaikan. Adapun orang yang tak tahu itu, dia sudah menghamparkan dirinya ke dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi sebagai
orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah, kita tak akan biarkan orang itu berada di dalam kemurkaan Allah. Maka kita tarik, kita ajak dia kepada kebaikan, keluarkan dia daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga termasuk daripada golongan yang mengasihani hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga daripada golongan yang menginginkan kebaikan kepada orang lain, menginginkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah yang lain sebagaimana ia menginginkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Dan itu juga akan menyempurnakan iman kita, menyempurnakan iman kita kepada Allah, mengasihani orang yang kepada orang lain sebagaimana kita mengasihani diri kita sendiri. Okay, itu yang ke-9. Yang ke-10, akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap mereka, tetapi tidak berburuk sangka terhadap mereka. Ya, kita berhati-hati dengan keburukan orang jahat. Kita al-ikhtiyat, berjaga-jaga dengan keburukan orang yang jahat, tapi dalam masa yang sama jangan kita berburuk sangka kepada mereka. Kita merasakan kita ni lebih baik daripada mereka, kita merasakan mereka itu hina daripada kita. Nabi SAW pada satu ketika, para sahabat Nabi SAW, mereka duduk bersama dengan Nabi. Maka dilihat seorang sahabat yang masih mempunyai sifat ataupun keinginan jahiliyah yang suka meminum arak. Lalu beliau minum arak, kemudian berulang lagi minum, sehingga apabila dia lalu di hadapan para sahabat Nabi SAW, ada di antara mereka yang merotannya, ada di antara mereka yang baling selipar, dan ada di antara mereka yang melaknatnya, mengatakan qabbahakallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkeji kamu. Lalu Nabi SAW menegur para sahabat yang melaknat orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan keburukan tersebut. Nabi menegah, Nabi mengatakan la tal'anhu, jangan melaknatnya, kerana ia masih mempunyai perasaan kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempunyai perasaan kasih kepada Rasulullah. Cuma ada di dalam dirinya sifat-sifat keburukan yang masih lagi belum dapat ditinggalkan. Nabi SAW tidak memandang keji kepada orang tersebut. Bagaimana mungkin kita memandang keji kepada orang tersebut? Adakah boleh berlaku Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah hatinya dan dia bertaubat, dan kemudian dia boleh jadi lebih baik daripada kita, dan terkadang mungkin kita pula yang mendapat bantuan ataupun syafaat daripadanya di akhirat nanti. Adakah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengubah kehidupannya sehingga dia jadi orang yang saleh? Kalau Allah Ta'ala mampu untuk melakukan itu, kenapa kita tidak? Kita pula yang ingin menghukum kepada orang tersebut, seolah-olah orang tersebut tidak ada kebaikan di dalam kehidupannya. Jadi selagi mana kita melihat orang melakukan kejahatan, maka kita berhati-hati dengan kejahatan tersebut, menjauhkan diri kita daripada kejahatan tersebut sehingga dia berpaling untuk melakukan kebaikan. Tetapi dalam masa yang sama tidak kita berburuk sangka kepada orang tersebut. Boleh jadi orang itu lebih baik daripada kita. Baik sangka kepada orang lain. Sentiasa mendoakan kepada orang lain. Kalamul arifin, seorang arif billah mengatakan, kalau aku melihat seorang yang ia minum melakukan perkara yang haram, kemudian terhijab aku dengan dia dengan sebatang pokok, lalu apabila ia keluar daripada bayangan pokok tersebut, aku mengiktikadkan orang itu wali min awliyaillah, menunjukkan tingginya husnuzan, baik sangka. Boleh jadi waktu yang seketika itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dirinya suci lebih baik daripada kita yang menyangka-nyangka buruk kepada orang tersebut. Bersangka baik itu tidak akan rugi sama sekali. Kalau kita sangka baik, benda itu tak betul pun kita dapat pahala. Kalau benda itu betul pun kita dapat pahala. Adapun orang yang bersangka buruk, kalau benda itu betul, ia mendapat kalau benda itu betul, maka ia sudah
bersangka dengan sangkaan buruk. Kalau benda itu tak betul, maka ia sudah melakukan fitnah kepada orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul zan fillah wa husnul zan fi ibadillah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik ibadah. Okey, berjaga-jaga dengan orang yang berhati-hati dengan orang yang buruk akhlaknya, tapi bukan kita menyangkakan yang mereka itu lebih teruk ataupun buruk daripada kita. Hanya berjaga-jaga dengan keburukan mereka, tetapi berbaik sangka kepada mereka. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada kita. Ada satu hadis yang sangat ditakuti oleh para ulama, dalam babul khauf, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada menyebutkan dalam babul khauf, ada satu golongan yang mana mereka itu melakukan kebaikan. Mereka banyak melakukan kebaikan sehingga tidak ada dirinya dengan syurga itu melainkan senjengkal, mengisyaratkan bahawasanya sangat banyak kebaikan yang dilakukan di dalam dunia ini, sehingga di akhir umurnya dia melakukan satu kejahatan, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima kejahatannya, lalu dia dicampakkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Habis amalan kebaikan semua habis, Allah taala terima yang keburukan. Ada juga golongan yang mereka itu dalam kehidupannya dia melakukan kejahatan sehingga pada akhir kehidupannya dia bertaubat, dia melakukan kebaikan, lalu Allah Subhanahu wa taala tuliskan dia daripada golongan yang baik dan dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh berjaga-jaga kepada orang yang buruk akhlaknya, tetapi dalam masa yang sama kita bersangka baik kepada mereka. Boleh jadi mereka itu lebih afdal, lebih baik daripada kita. Iaitu yang ke-10, adab kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa dah? 5 minit lagi. Yang ke-11, kita mencintai kerana Allah dan kita benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada seorang kerana Allah, benci kita kepada seorang kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kita benci dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita benci zat tersebut. Kalau kita suka kepada seorang itu, sukalah kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ia taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita cinta kepada orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang apabila ada pada diri seorang itu, maka ia akan mendapat kemanisan iman. Apa dia? Apabila ada di dalam jiwa seorang itu, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang mana dalam hatinya itu cinta kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi daripada keduanya. Yakni sangat tinggi dalam hatinya, dia lakukan semua cinta kerana Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan kehidupannya kerana Allah, memperjuangkan kehidupannya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ada di dalam hatinya sedemikian, orang itu mendapat kemanisan iman. Kita kadang buat ibadah, banyak buat ibadah, tapi kita tak rasa pun manis dalam ibadah. Kerana apa? Kerana dalam hati kita masih lagi banyak lagi keduniaan, masih banyak lagi menghambakan diri kita kepada makhluk, menghambakan diri kita kepada pangkat, menghambakan diri kita kepada kedudukan, menghambakan diri kita kepada kepujian, maka kita jauh. Solat pun kita tak rasa kelazatan dalam solat. Sama-sama kita muhasabah, mungkin saya pun begitu juga. Jadi kita nakkan satu sifat yang ada dalam jiwa kita, sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulullah, berjuang kerana Allah, berjuang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kemanisan iman. Yang apabila ada pada dalam diri seorang itu, maka ia akan merasa lazat dalam menunaikan ibadah, taat kepada Allah, taat kepada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda seorang itu mendapat kemanisan iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mengasihi kepada seorang itu yang mana ia tidak kasih melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih kepada seorang kerana Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam adab kita, akhlak kita bersama dengan hamba Allah yang ke-11, mencintai seorang kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda kita cinta seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa dia tanda kita cinta kerana Allah Subhanahu wa taala? Cinta kita kepada isteri kita, cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada ahli keluarga kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tandanya? Apa dia tandanya? Tanda kita cinta
ahli keluarga kita, kita cinta kepada sahabat-sahabat kita, kita cinta kepada keluarga kita kerana Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengajak mereka untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasa pedih, hati kita merasa sakit apabila ia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi risau apabila mereka meletakkan diri mereka di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu kerana Allah taala, ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau marah kita kepada mereka, marah kita kerana Allah, yakni mereka apabila melihat mereka itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, buat Allah Subhanahu wa taala murka, maka kita marah. Marah kita kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan saranan dan perintah kepada kita untuk memelihara ahli keluarga kita daripada kemurkaan Allah, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah kamu akan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak pelihara macam mana? Nak bina tebing ataupun tiang untuk mereka tak sampai ke dalam neraka? Tidak. Membina diri dan memelihara mereka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala adalah mengajak mereka dengan kebaikan, mendorong mereka untuk taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan cinta tapi membiarkan ahli keluarga, membiarkan sahabat kita, membiarkan keluarga kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hada mudda'in kazzab. Ini adalah cinta yang dusta. Ini adalah satu cinta yang dusta. Kalau benar cinta, pasti ia akan meletakkan orang yang ia cinta itu di dalam keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu hari, Al-Imam, isteri kepada Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Syafi'i, Ya Al-Imam, wahai suamiku, ini Imam Syafi'i, adakah kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, aku cinta kepada Allah. Adakah engkau cinta kepada aku? Ya, aku cinta kepada kamu. Mana mungkin, isterinya mengatakan kepada Imam Syafi'i, mana mungkin di dalam hati meletakkan dua cinta? Mana mungkin dalam hati boleh ada dua cinta? Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku cinta kamu kerana Allah Subhanahu yang ke-11. Okey, cinta kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Tanda cinta kita kepada Allah, kerana Allah, kita letakkan mereka di tempat keredaan Allah. Bila kita lihat orang yang kita cinta itu berada dalam kemurkaan Allah, maka kita tegahnya, maka kita ajaknya untuk taat kepada perintah Allah. Itu namanya cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang ke-11. Yang ke-12, yang terakhir, insya-Allah dah pukul 11, dah pukul 11, mohon maaf. Pukul 11 itu kelas apa ni? Kelas Al-Mulk, kelas Al-Mulk pukul 11 kita ada baca surah Tabarak, surah Al-Mulk. Dah pukul 9. Mohon maaf. Okey, itu yang ke-11. Yang ke-12, akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita melebihi semua matlamat peribadi dan cita-cita kita. Tujuan kita adalah untuk mencapai yang kekal abadi, bukan yang fana. Maka kita tidak akan berpuas hati dengan apa-apa harga selain daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Adab kita dengan akhlak, adab kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, kita membawa diri kita, membawa mereka untuk menjadikan matlamat kehidupan ini dengan sesuatu yang kekal abadi, bukan dengan sesuatu yang fana. Apa benda yang kekal abadi ini adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kekal abadi itu adalah amalan-amalan kebaikan yang dapat membantu kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kelebihan akhirat itu lebih daripada dunia. Walal akhiratu khairun liman ittaqa. Dunia akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan dunia akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi adab kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, kita mengajak mereka untuk untuk meletakkan matlamat kehidupan kita dengan sesuatu yang kekal abadi. Dengan sesuatu yang kekal abadi, yakni dunia akhirat.
Dunia akhirat yang kekal abadi, yang kekal selama-lamanya. Yang yang ianya lebih daripada kenikmatan dunia dan seisinya dunia. Kita solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat pun kelebihannya lebih daripada dunia dan seisinya dunia. Belum kelebihan-kelebihan yang lain dengan kelebihan akhirat. Jadi mengajak diri kita dan orang yang kita kasihi untuk meletakkan matlamat kehidupan ini adalah untuk akhirat. Matlamat kehidupan kita ini adalah untuk mencari keredaan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini sementara. Jadi kita jadikan dunia ini adalah wasilah untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu yang ke-12, meletakkan matlamat diri kita dan diri orang yang kita kasihi kepada sesuatu yang kekal abadi, yakni dunia akhirat, daripada sesuatu benda yang fana, yakni dunia. Jangan menggantungkan diri kita kepada dunia. Ya, kita duduk di dalam dunia, perlu kita mencari kecukupan untuk dunia, tetapi jangan meletakkan kebergantungan hati kita kepada dunia. Ya, kita cari, kemudian kita tawakal, lepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, ya kita usaha, tetapi kita tidak bergantung kepada material dunia semata-mata. Tanda orang itu tidak menggantungkan hatinya, menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mementingkan kehidupan akhirat itu lebih daripada kehidupan dunia, ada tanda. Ramai orang boleh cakap yang dia cinta kepada akhirat, tetapi bagaimana praktikal di dalam kehidupannya? Praktikal di dalam kehidupan. Kalau seorang itu cinta kepada dunia akhirat, pasti ia menyediakan dirinya untuk kembali kepada akhirat. Bekalan, perlukan bekalan. Perlukan kecukupan sebelum kita kembali di dunia akhirat. Jadi kalau orang kata cinta kepada dunia akhirat dalam keadaan dirinya kosong, tidak menyediakan bekalan untuk balik kepada akhirat, yang mana dia sibuk dengan urusan dunia, maka ini adalah mudda'in kadzab, orang yang satu pengakuan yang dusta. Yang dia tipu bukannya orang lain, dia tipu dirinya sendiri. Dia sudah menipu dirinya sendiri. Jadi perlu kita muhasabah diri kita. Kalau kita mengatakan matlamat kehidupan kita itu akhirat, maka perlu kita mengimbangi cara kehidupan kita, yang mana ada waktu untuk kita manfaatkannya, untuk kita menyediakan bekalannya sebelum kita menuju kepada akhirat. Tapi kalau kita menghabiskan seluruh masa kita hanya keperluan dunia, lalai daripada mengingati Allah, tetapi kita mengatakan yang kita cinta kepada Allah Ta'ala, maka ini satu pendustaan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita benar cinta kepada dunia akhirat, maka ada waktu kita untuk membaca Al-Quran, ada waktu kita untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada waktu kita untuk muhasabah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu kita untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah pengakuan yang benar, pengakuan yang betul, yang tepat. Tapi kalau hanya kita membiarkan diri kita dengan kesibukan dunia, maka kita sudah berada dalam penipuan, sudah berada di dalam kita tertipu dengan kehidupan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, kepada ahli keluarga kita, kepada semua yang kita kenali, ajak mereka untuk menjadikan matlamat kehidupan ini adalah kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama, apa tujuan Allah Taala jadikan kita di dunia ini? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian ini tujuannya untuk apa? Liyabluwakum. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang baik amalannya. Ini yang Allah Taala pentingkan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tekankan. Mana di antara kamu yang baik amalannya? Kalau benar kita kata kita inginkan keredaan Allah Taala, maka kita betulkan, baikkan amalan kita. Baikkan amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baikkan perhubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baikkan keadaan kehidupan kita, masa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu untuk dapat yang sempurna, tapi perlu ada langkah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bermuhasabah diri kita. Setiap hari, orang yang beriman itu setiap hari dia akan cek apa kebaikan yang aku lakukan pada hari ini. Kalau kita boleh cek dompet kita hari ini berapa yang kurang, berapa yang bertambah. Begitu juga perlu kita cek amalan kita hari ini apa yang kita tambahkan untuk bekalan akhirat kita. Mudah-mudahan insya-Allah dapat menambahkan bekalan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita beradab dan berakhlak baik terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat daripada pengajian kita hari ini insya-Allah. Hari ini kita habis 12 daripada akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tulis alhamdulillah. Kalau siapa yang tak tulis boleh tengok balik untuk tulis ataupun mengambil adab dan akhlak tersebut untuk dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita jatuh bangun kembali untuk teruskan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi insya-Allah besok kita akan sambung adab bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang ke-13 yang ke-13 sehingga 16 insya-Allah. Dan kemudian ada 4 golongan manusia ini. Ada jenis 4 kategori. Ada 4 kategori manusia yang disebutkan dalam kitab akhlak kita, akhlak kami ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Saya rasa sekadar itu sahaja. Mohon maaf di atas kelewatan dan mohon maaf di atas kekurangan insya-Allah. Mohon maaf di atas masalah teknikal hari ini, ada masalah teknikal mohon maaf insya-Allah. Dan kita akhiri insya-Allah dengan bacaan doa habis majlis ilmu. Insya-Allah kita aminkan sama-sama, kita dengar sama-sama, kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Aqrabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa zakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan da'ima wa akhila atqiya'an ulama, nahda bil khairi wa كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واصبر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، في كتاب للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصاحب نورا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والله تعالى أعلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita insya-Allah untuk kita mengamalkan dengan apa yang kita dengarkan insya-Allah. Kita akhiri dengan bacaan doa dan insya-Allah kita akan bertemu lagi bagi siapa yang nak mengikuti kelas Al-Mulk bacaan surah Tabarak pukul 11 malam nanti insya-Allah berserta dengan amalan sebelum daripada tidur. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.